Bagi memastikan apa yang berada di dalam perut bumi, Datuk segera mengambil sepotong kayu yang panjangnya kira-kira 3 kaki. Pada pengamatan saya, kayu tersebut adalah dahan pokok manggis yang patah. Dengan dahan kayu manggis itu juga, Datuk menekan permukaan tanah yang berombak. Sungguh mengejutkan, dalam sekelip mata saja dahan manggis yang dibenamkan terus hancur. Bagi mengelakkan kehancuran itu melarat ke bahagian atas, Datuk terus menyentap bahagian dahan yang terselamat. Dari lubang kayu yang dicabut, muncul beratus ribu anai-anai dan ulat pemakan bangkai. Pelik, Datuk merungut. Memang pelik tu, secara tidak sengaja saya bersuara. Datuk seperti mengeluh. Bahagian kayu yang berada di tangan segera dilemparkan ke arah kumpulan anai-anai dan ulat pemakan bangkai yang keluar membuat buak dari lubang. Merayap di permukaan bumi, kemudian berebut-rebut masuk ke lubang, saling tindih-menindih, gigit-menggigit. Akibatnya, ada yang mati. Sebab saja puntung kayu yang dilemparkan oleh Datuk jatuh atas tanah milik bekas isteri Syam, ulat pemakan mayat dan anai-anai membuat buak keluar dari lubang, berkejaran menuju ke arah puntung kayu yang tersadai lalu menghurungnya. Dalam sekelip mata, puntung kayu itu hilang tanpa kesan. Dan anai-anai serta ulat pemakan mayat kembali berebut-rebut masuk ke lubang. Semua yang terjadi di depan mata memang tidak masuk di akal. Sukar untuk dipercayai oleh orang lain. Lihat saja Tama. Jaga mulut jangan celupa, Datuk mengingatkan saya sambil merenung ke tanah yang kembali berombak, berlalu memanjang menuju ke arah rumah arwah isteri Syam. Bunyi anai-anai dan ulat pemakan bangkai jelas kedengaran seperti desiran angin. Ada kalanya, memekakkan anak telinga. Belum pernah aku melihat kejadian seperti ini, terkeluar ungkapan dari kelopak bibir Datuk. Matanya tidak berkedip melihat tanah yang beralun dan berombak. Semua pokok yang tumbuh di kawasan tanah tersebut kelihatan mati kekeringan. Dedaun yang mati kering berguguran, kulit pohon merekah dan terkoyak. Setiap kali dahan atau ranting yang kering jatuh ke bumi terus hilang di mamah anai-anai dan ulat pemakan bangkai. Saya yakin, sama ada dirempuh angin atau tidak, pokok-pokok yang mati kekeringan itu akan rebah ke bumi untuk habuan ulat pemakan bangkai dan anai-anai di bumi. Sejak bila keadaan jadi begini, sepasang anak mata Datuk meraut tajam ke wajah Syam. Sebelum meluahkan jawapan, Syam mengkedutkan dahi seolah-olah mengingati sesuatu di tengah-tengah pancaran matahari yang terik. Selepas berpisah dengan pakcik di jalan besar, saya terus balik. Tapi, sepanjang malam tu, saya tak dapat tidur. Kenapa pula? Soal Datuk. Pintu bilik saya diketuk orang bertalu-talu. Bila dibuka tak ada apa-apa. Perkara macam tu berlaku setiap malam hingga ke subuh. Selalunya, pukul berapa pintu bilik kamu mula diketuk? Kira-kira pukul 11 malam. Pada kebiasaannya ada tanda-tanda dulu. Apa tanda-tandanya? Datuk memintas. Saya terdengar suara anjing menyalat panjang. Sayup-sayup. Kemudian saya terasa seram, bulu roma saya tegak dan saya tercium bau hapak, macam bau bangkai kering. Bila semuanya hilang, barulah pintu bilik saya diketuk. Bila gangguan itu hilang, Syam tidak meneruskan ceritanya. Syam terus menggigit ibu jari kanan dan menghisapnya macam budak kecil menghisap puting. Biji matanya terbeliak, bila pokok durian dibucu sempadan yang mati kering, cara mendadak tumbang ke bumi. Dalam sekelip mata, anai-anai dan ulat pemakan bangkai menghurungi batang durian hingga hilang tanpa meninggalkan sebarang bekas. Sesungguhnya, apa yang berlaku membuat kami, Datuk, saya dan Syam, terpegun keheranan. Perlahan-lahan Datuk gelengkan kepala. Saya tidak dapat menangkap maksud dari gelengan kepala Datuk itu, sama ada bermaksud kagum atau menafikan kejadian yang dilihatnya. Pedulikan apa yang terjadi, sambung cerita kamu yang terputus tadi Syam. Perlahan sekali nada suara Datuk. Tetapi, senyuman untuk Syam bertali arus di kelopak bibirnya. Bila gangguan itu hilang, saya terdengar macam ada sejenis binatang menggigit kayu yang ada di dalam rumah seperti papan dinding, kayu tingkap, palang pintu. Pendek kata mana-mana alat-alat atau perkakas rumah yang dibuat dari kayu. Bila saya ketuk bahagian kayu yang dijangka ada binatang kecil, bunyi bising itu terus hilang. Masa bila bunyi bising dalam kayu itu betul-betul berhenti? Tanya Datuk. Bila matahari terbit, kamu tidak cuba mengesannya Syam? Tidak pula, kerana saya tak perlu. Sebabnya,
Semua kayu dalam rumah nampak teguh dan utuh. Habis macam mana cara tiba-tiba saja kamu datang mencari aku dengan Haji Basilam? Pertanyaan yang membuatkan Syam membeliakkan biji mata ke arah Datuk. Saya tumpukan seluruh perhatian ke arah Syam kerana saya mahu mendengar apa jawapan yang akan diberikan oleh Syam terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Datuk padanya sebentar tadi. Peluk yang meleleh di hujung kening kiri segera dikesatnya dengan jari telunjuk. Panas semakin terik dan angin kering yang bertiup menerbangkan dedaun kering. Burung helang mula terbang di angkasa sambil berbunyi mengintai mangsa yang terdiri dari tikus atau anak ayam. Pada mulanya, saya ambil sikap tunggu dan lihat. Saya tidak mahu menyusahkan Pak Cik. Saya malu pada Pak Cik dengan kejadian di tepi jalan besar. Syam gosok pangkal telinga. Teruskan, desak Datuk. Bila saya nak buka reban ayam, saya lihat semua ayam peliharaan arwah isteri saya mati. Padahal sebelum itu semua ayam sihat segar. Sambung Syam lagi. Saya kira cerita selanjut dari Syam pasti menarik dan memikat. Sudah sewajarnya saya menumpukan perhatian pada diri Syam dan Datuk. Demikian saya merumuskan dalam hati kecil. Angin kering yang tadi bertiup agak lemah kini bertukar menjadi agak kencang. Rerumput yang kering berterbangan di udara dan debu bergerak bebas. Suara helang kian gamak di angkasa, sesekali menjunam ke bumi menyambar mangsa. Tidak dinafikan, angin kencang memberikan rasa sejuk pada diri saya. Kamu tak siasat, kamu tak cari puncanya Syam. Sepasang anak mata Datuk tertumpu ke arah sepasang mata milik Syam. Saya siasat Pak Cik, apa puncanya? Saya lihat beribu-ribu ulat dalam reban. Dari mana ulat-ulat itu datang? Soal Datuk. Ulat-ulat itu keluar dari dalam tanah. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri ulat-ulat itu menghurung ayam yang masih bernyawa. Ulat-ulat itu masuk ke dalam badan ayam melalui dubur, telinga, mulut. Dalam masa beberapa saat saja seekor ayam lenyap dari pandangan, bulunya juga tidak kelihatan. Dahsyatnya serangan ulat itu. Berapa jumlah ayam ada dalam reban tu Syam? Sambil melagakan gigi atas dengan gigi bawahnya, Datuk mengemukakan pertanyaan pada Syam. Syam mengaru-garu batang lehernya beberapa kali sambil merenung ke arah bucu sempadan. Mata berkedip dan keningnya kelihatan berkedut dan bergaris. Agaknya, dia cuba mengingati jumlah ayam peliharaan arwah isterinya. Kalau tak silap saya, jumlah ayam dalam reban tu lebih dari 60 ekor. Mendadak saja Syam bersuara. Semuanya habis dimakan ulat. Ya Pak Cik, tidak sampai 1 jam semuanya ranap hinggakan sehelai bulu pun tak tinggal. Badan ulat yang sudah kekenyangan itu nampak kemerah-merahan bila kena cahaya matahari. Ulat-ulat itu terus masuk ke dalam tanah. Besar ini badannya, Syam terus menegakkan jari kelingkingnya. Di wajahnya, tergambar rasa jijik dan ngeri yang amat sangat. Saya dapat membayangkan bagaimana rupa atau bentuk ulat yang sudah kenyang. Tidak jauh bezanya dengan lintah atau pacat yang sudah buncit dengan darah. Suka untuk membawa badan dengan pantas. Bergerak dalam keadaan mengisut atau berguling-guling dengan ekor terkedik-kedik macam ekor babi. Hodoh rupanya dan mengelikan, boleh membuat tekad menjadi loya. Kalau tidak tahan boleh muntah dibuatnya. Bala apa yang menimpa saya Pak Cik? Syam bersuara minta simpati. Tidak ada jawapan atau pertanyaan susulan dari Datuk. Dia asyik termenung saja. Barangkali ada sesuatu yang bermain dalam tempurung kepalanya. Saya takut Pak Cik. Secara mengejut Syam bersuara. Anehnya, kata-kata itu tidak diteruskan, sebaliknya dia menelan ayah Leo berkali-kali. Apa yang kamu takutkan? Saya memberanikan diri mengambil alih tugas Datuk untuk menyoal Syam. Saya tidak peduli, sama ada perbuatan itu direstui oleh Datuk atau sebaliknya. Pokoknya, saya tidak mahu Syam kerap sangat berhenti semasa bercerita. Dia harus meneruskan ceritanya hingga tamat. Bila semua ulat-ulat masuk ke dalam tanah, saya jadi bingung kerana lantai, dinding, tiang, bumbung reban dipenuhi dengan anai-anai yang bentuknya agak berbeza dengan anai-anai biasa. Badannya sebesar anak mancis, muncungnya macam muncung belalang. Suaranya macam kumbang kayu. Tidak sampai 10 minit, seluruh reban hancur hilang dari pandangan saya. Tidak ada sebarang kesan atau tanda yang di kawasan itu pernah didirikan reban ayam. Cukup lancar Syam bercakap. Dan dia berjaya menarik perhatian Datuk. Kerana kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, jadi kamu cari aku dan Haji Basilam. Ya Pak Cik,
Syam anggukkan kepala. Macam mana kamu memijak tanah yang berombak ni? Tanya Datuk. Semasa saya meninggalkan kawasan rumah ni, keadaan tanah macam biasa, tidak macam ini. Cuma saya terdengar bunyi berdengung halus dan nyaring, macam bunyi nyamuk di setiap sudut tanah milik arwah isteri saya. Syam tersedak. Datuk mengelengkan kepala, kemudian merenung daun dan ranting pokok pauh. Angin yang bertiup menggugurkan daun pauh yang tua. Dan saya mula merasa resah serta bosan yang berpanjangan dalam menghadapi masalah yang kira tiada penghujungnya. Kita balik saja Tok, jangan pergi Pak Cik, tolonglah saya. Syam merayu dengan wajah penuh kehibaan. Datuk jadi serba salah. Kamu nak suruh aku buat apa Syam? Tolong selamatkan rumah dari anai-anai. Selamatkan saya dari jadi korban ulat pemakan bangkai. Kalau kamu nak selamat dari semuanya ini, ikut aku ke Tanah Melayu. Tak mungkin Pak Cik. Syam gelengkan kepala. Datuk termenung panjang. Dia berhadapan dengan masalah yang sulit. Dari gerak matanya, saya dapat menduga yang Datuk memang berhasrat mahu melepaskan Syam dari masalah yang melingkari dirinya. Hidup mati saya mesti di sini. Itulah wasiat arwah isteri saya. Tolong selamatkan barang-barang bekas isteri saya, tambah Syam. Kelopak matanya mula digenangi air jernih. Tiba-tiba saja muncul rasa marah dan benci terhadap Syam. Rayuan dan permintaannya pada Datuk memang berat. Kalau dipenuhi pasti membawa kecelakaan pada Datuk. Siapalah yang berani memperjudikan diri memijak tanah yang di bawahnya penuh anai-anai dan berjuta-juta ulat pemakan bangkai yang kehausan darah dan daging busuk. Apa yang ada di rumah bekas isteri kamu Syam? Datuk sandalkan tubuh ke pohon pauh. Ada emas, ada berlian, mutiara dan intan permata disimpan dalam kotak-kotak khas. Selain dari kain baju, wang ringgit. Arwah isteri berpesan supaya saya menjaga barang-barang tersebut dengan sebaik mungkin. Saya boleh menggunakannya bila saya susah. Berapa kotak emas berlian tu Syam? Tanya Datuk. Saya lihat Syam mengaruh pangkal telinga kanannya. 2-3 kali dia mundar-mandir di depan Datuk. Mungkin ada keraguan dalam dirinya. Kenapa Datuk bertanya jumlah intan dan emas berlian peninggalan isterinya? Aku cuma nak tahu saja, bila tahu jumlahnya senanglah kita membuat perhitungan untuk membawa barang-barang itu keluar dari rumah. Datuk menekan akar pauh dengan tumit kaki kanan. Banyak, lebih dari 200 kotak Pak Cik. Banyak tu, ya Pak Cik, angguk Syam sambil matanya merenung ke arah tanah yang berombak. Beberapa ekor ulat pemakan bangkai melompat-lompat di permukaan tanah sebelum masuk ke perut bumi kembali. Macam mana kita nak masuk ke rumah? Kalau kita pijak tanah arwah isteri kamu, hancurlah tubuh badan kita, nanti kita tinggal nama saja Syam. Cuba kamu fikirkan, bagaimana caranya kita boleh sampai ke sana, ucap Datuk dengan tenang. Ya, bagaimana caranya, ulang Syam dalam nada suara yang amat lemah sekali. Dia kembali berlega-lega di hadapan Datuk dan saya. Syam terus duduk, kedua belah kakinya dilunjukkan dan badan disandarkan ke pangkal perdu pauh. Sepasang kelopak matanya dirapatkan dan dahinya mula berkerut. Datuk masih bersandar di perdu pokok pauh, mungkin dia mencari ketenangan. Sepasang tangan Datuk memeluk tubuh dengan erat, kicau burung di ranting pauh jelas kedengaran, matahari terus bersinar. Ada satu jalan selamat, pekik Syam sambil melompat kegirangan. Saya dan Datuk tercengang dengan perubahan sikap Syam yang mendadak itu. Ikut saya Pak Cik. Sambungnya lalu menarik tangan Datuk sambil matanya merenung ke arah saya, seolah-olah memberitahu bahawa saya harus ikut serta. Kemana Syam? Ada keraguan bersarang dalam hati Datuk. Ikut saja Pak Cik, ini jalan selamat untuk kita semua. Tapi, jangan banyak tapi lagi Pak Cik, kita ada jalan selamat. Cuma dengan cara ini saja Pak Cik boleh menolong saya, boleh menyelamatkan harta benda arwah isteri saya. Cukup riang suara Syam. Sambil berlari Syam terus menarik tangan Datuk menuju ke arah kawasan sempadan tanah. Sebab saja sampai di perdu pisang nangka, Syam berhenti berlari. Kita mulakan dari sini, jari telunjuk Syam menuding ke arah tanah yang diturap dengan simen. Lebarnya kira-kira 2 kaki dan panjangnya bermula dari bahagian tanah orang lain dan berakhir di bahagian dapur bekas isteri Syam. Kamu ada jalan rahsia? Tanya Datuk. Tak ada jalan rahsia Pak Cik. Ini simen penutup longkang yang mengalirkan air dari rumah ke parit besar dan terus ke sungai.
Syam terus mengkais-kaiskan daun-daun yang menutup permukaan simen dengan ranting kayu bercabang 5 hingga sampai kawasan parit besar yang bersambung dengan sebatang anak sungai. Airnya mengalir kota. Tuan tanah yang bersempadan dengan tanah arwah isteri kamu tidak marah tanahnya dikorek untuk dijadikan saluran air. Agak luas juga tanahnya digunakan. Resi Datuk lagi. Begini Pak Cik, dari tempat sempadan tanah orang lain hingga sampai ke parit besar, panjangnya lebih kurang 2 kaki dan lebarnya kira-kira 2 kaki. Tanah yang seluas itu diberi sagu hati hampir 2,000 oleh isteri saya, kata Syam dengan wajah yang bangga. Begitu, isteri kamu memang pemurah Syam, kira-kiranya, begitulah Pak Cik, muka Syam bertambah kembang. Datuk anggukkan kepala. Setelah puas berlega-lega di pedu pisang nangka, Syam tersenyum ke arah saya dan Datuk. Ada apa Syam? Tanya Datuk. Biar saya uji dulu, kalau saya selamat baru Pak Cik ikut. Silakan Syam dengan syarat. Apa syaratnya Pak Cik? Bila kamu sampai ke bahagian belakang rumah, kau berpatah balik ke sini, boleh, sahut Syam.